Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kita akan sambung lagi kita punya bab satu rangsangan ni. Tapi hari ini kita akan berfokus lebih tentang gerak balas di dalam tumbuhan. Okay, sebelum ni kita belajar dalam haiwan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okay. Okay, rangsangan bukan sahaja boleh dikesan oleh haiwan, tetapi ia juga boleh dikesan dengan tumbuhan lah, oleh tumbuhan lah. Okay. Dan biasanya tumbuhan ni dia akan bergerak balas dengan rangsangan cahaya, air, graviti dan juga sentuhan lah. Tumbuhan ni dia lain dengan haiwan sebab dia tak boleh berjalan-jalan ataupun bergerak macam haiwan. So dia akan bergerak balas dengan empat rangsangan. Gerak balas tumbuhan boleh dibahagikan pada dua. Yang pertama kita panggil dia tropisma dan yang kedua kita panggil dia sebagai gerak balas sinastik lah. So, kita akan tengok apa benda ni. Okey, tropisma. Tropisma ni gerak balas yang terarah ataupun gerak balas tumbuhan terhadap empat benda tadi lah, cahaya, air, graviti dan sentuhan, yang mana ia datang dari satu arah. Okay. Kerana bahagian tertentu pada tumbuhan sama ada dia tumbuh ke arah rangsangan ataupun dia menjauhi rangsangan. So gerak balas tumbuhan ni boleh jadi dua, sama ada dia akan tumbuh ke arah rangsangan tersebut ataupun dia menjauhi rangsangan tersebut. Okay. So bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan, kita sebut dia sebagai tropisma yang positif. Maknanya tropisma yang positif kepada rangsangan tersebut. Manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh, dia tumbuh juga tapi dia menjauhi rangsangan tersebut, kita panggil dia sebagai tropisma yang negatif. Kenapa negatif? Sebab dia menjauhi rangsangan ataupun tropisma tersebut. Okay. Dan biasanya jika dibandingkan dengan haiwan ataupun manusia, gerak balas dia biasanya berlaku perlahan dan kadang-kadang kita tak perasan pun. Okay. Pergi kepada rangsangan pertama, foto. Foto bermaksud cahaya lah, gerak balas cahaya. Fototropisma. Okay. So, bahagian tumbuhan yang akan tumbuh ke arah cahaya adalah pucuk. Jadi, kita boleh mengatakan bahawa pucuk tumbuhan adalah positif ataupun fototropisma positif lah kerana dia tumbuh ke arah rangsangan tersebut. Manakala, okey, kerana apa dia positif? Kerana dia memerlukan cahaya untuk fotosintesis lah. So, bila buat fotosintesis akan dapat buat makanan dan boleh disalurkan kepada seluruh bahagian tumbuhan lah. Okay, so dia memerlukan cahaya dan dia perlu tumbuh ke arah cahaya. So dia fototropisma positif. Okay. So, bahagian pokok yang fototropisma negatif adalah bahagian akar lah. Dia juga tumbuh tetapi dia bukan tumbuh ke arah cahaya tapi dia tumbuh menjauhi cahaya. So dia adalah fototropisma negatif. Akar lah. Okay. Next, hydro. Hydro bermaksud air. So rangsangan air, gerak balas tumbuhan terhadap air, kita panggil dia hydrotropisma. Seperti fototropisma, dia akan ada positif dan negatif. So bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah air adalah akar. Jadi akar adalah hydrotropisma positif. Manakala bahagian yang negatif adalah pucuk. Pucuk akan tumbuh tapi tak akan tumbuh ke dalam tanah lah, dia akan tumbuh ke arah cahaya. So dia adalah hydrotropisma negatif. So akar ni disebabkan dia positif, dia perlu tumbuh ke dalam sana untuk mendapatkan air dan garam mineral lah. Okay. Air dan garam mineral. Geotropisma adalah rangsangan terhadap graviti. Kita tahu graviti akan menarik ke dalam tanah. Okay, jadi bahagian tumbuhan yang positif adalah positif geotropisma adalah bahagian akar. Okay. Manakala pucuk adalah geotropisma negatif. So graviti inilah yang akan membantu tumbuhan ataupun akar ni tumbuh jauh untuk mencari air lah dan juga menstabilkan kedudukan. Okay. Dan geotropisma negatif ni membolehkan pucuk mencari cahaya untuk melakukan proses fotosintesis dan membuat makanan sendiri kepada pokok ataupun kepada tumbuhan tersebut lah. Okay.
Okey, kita sudah siap 3 rangsangan. Rangsangan yang keempat adalah thigmotropisma. So, dia adalah gerak balas terhadap sentuhan. Okey. Biasanya tumbuhan begini dia akan mengeluarkan bahagian tumbuhan yang kita nak panggil sebagai suluh paut lah ataupun batang yang melilit supaya dia boleh naik ke atas lah. Okay. So benda ni, batang lilit ni ataupun suluh paut ni terhasil bila ada sentuhan. Okay. So gerak balas ni membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak dan memperoleh cahaya matahari dan di sebalik mendapat sokongan lah untuk terus kukuh berdiri mencari cahaya matahari lah. Okay. Akar thigmotropisma negatif lah sebab dia takkan panjat sampai ke atas lah. Dia akan terus ke dalam tanah mencari sumber air. Okay. Untuk pokok yang thigmotropisma. Okay. Timun, ada kembang pagi dan sebagainya. Gerak balas nasib. Okay, gerak balas nasib ni dia juga gerak balas terhadap sentuhan tetapi berbeza dengan thigmotropisma, dia tidak bergantung kepada arah rangsangan tersebut. Sebagai contoh, kalau thigmotropisma, bahagian pokok tu dia tersentuh kayu, dia akan tumbuh melilit kayu tersebut, betul? Tapi gerak balas nasib ni dia akan berikan gerak balas yang berlainan lah. Okay. Dia tidak bergantung kepada arah rangsangan. Sebagai contoh, pokok Mimosa pudica ni lah ataupun duri semalu ni, bila kita sentuh dia, dia tak akan tumbuh ke arah kita, tak. Dia akan bergerak balas juga. Dia akan menutup daun dia tapi gerak balas tu berlaku dengan lebih cepat lah. Dan bila dia dah tak rasa rangsangan tu, dia akan buka balik daun dia. Okay. So, dia tak akan tumbuh ke arah rangsangan lah. Dia hanya bertindak balas terhadap sentuhan. Okay. So, kenapa dia buat macam tu? Kerana melindungi diri daripada musuh dan juga angin yang kuat. Okay. Sebagai contoh, Venus flytrap. So dia tak akan tumbuh lah ke arah, bila kita sentuh dia tak akan tumbuh ke arah kita ke arah apa-apa yang menyentuhnya, tapi dia akan menutup dan makan apa yang ada di dalam uh, trap dia tu ataupun dalam perangkap dia tu. Okay. So siap 1.3. Cikgu sambungkan terus 1.4 lah. Okay. So kenapa pentingnya gerak balas ni terhadap haiwan? Okay. Dalam tajuk ni kita akan tengok dua jenis penglihatan, iaitu penglihatan monokular dan juga penglihatan stereoskopik. Okay, kenapa pentingnya gerak balas, rangsangan dan gerak balas ni? Okey. Okey, contoh manusia lah, manusia dan haiwan seperti kucing, burung hantu yang ada mata di hadapan ni, sepasang mata di hadapan ni, kita akan panggil dia mempunyai penglihatan stereoskopik. Okay. Dan haiwan yang ada mata di bahagian sisi, kita panggil dia penglihatan monokular. Apa beza kedua-dua penglihatan ini? Okay. Kita tengok penglihatannya. Okey. Penglihatan stereoskopik ataupun manusia, medan penglihatan dia kecil. Okey, walaupun medan penglihatan dia kecil, tetapi dia akan ada pertindihan medan penglihatan yang banyak di bahagian depan tu lah. So dia membolehkan kita melihat objek tu dalam bentuk 3 dimensi. Kita nampak real lah. Okay. So disebabkan kita nampak image tu 3D, kita dapat menganggar saiz dia, kita boleh tengok kedalaman objek tu, kita boleh anggar dengan lebih tepat. Dan ini membantu kita untuk ataupun haiwan lah untuk memburu lah, memburu pemangsa dia. Memburu mangsanya, silap. Memburu mangsanya. Okay. So biasa manusia dan kebanyakan haiwan pemangsa akan ada penglihatan stereoskopik lah. Penglihatan monokular pula, mata berada di sisi, so medan penglihatan dia memang besar. Okay. Tetapi medan penglihatannya bertindih dia sedikit, so menyebabkan dia nampak image tu 2D sahaja. Bila dia nampak 2D, dia takkan dapat anggar jarak ataupun saiz objek tu dengan tepat lah. Contoh kalau pemangsa datang kat dia, dia tak tahu berapa jauh lagi pemangsa datang dan sebagainya. Okay. Tetapi disebabkan dia ada medan penglihatan yang luas, dia boleh mengesan musuh yang datang dari mana-mana arah. Dia akan dapat cepat kesan lah. Cuma dia tak tahu berapa jarak ataupun nak lari ke mana dan sebagainya lah. So kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan monokular. Okay. Itu juga pendengaran, penglihatan, pendengaran juga ada stereofonik. Okay.
Pendengaran stereofonik ini adalah pendengaran yang menggunakan kedua-dua belah telinga. Okay, kalau kita gunakan kedua-dua telinga macam manusia ni, kita dipanggil pendengaran stereofonik lah. So kita boleh menentukan arah bunyi dengan tepat. Bila kita menggunakan kedua-dua belah telinga, kita boleh mendengar ataupun menentukan arah bunyi dengan tepat lah. Dari belakang, dari depan kalau panggil kan. Contohnya panggil apa? Badrul. So kita tahu bunyi itu datang dari mana, kerana apa? Kerana kita mendengar dengan pendengaran stereofonik. Okay, tetapi kebanyakan haiwan mangsa dia ada penglihatan monokular. Okay. Lokasi sumber bunyi lah. Pendengaran stereofonik juga membantu haiwan lari daripada pemangsa. Okay. Ini cikgu screenshot direct daripada buku teks. So ini adalah julat frekuensi pendengaran. Okay, kalau manusia 20 sehingga 20,000, kalau tengok dolphin sampai 100,000. So dia boleh dengar benda yang kita tak boleh dengar. Sama juga dengan gajah, kita 20, gajah 16. Serendah 16, gajah dah boleh dengar. So ada benda yang kita boleh dengar tapi ada benda yang haiwan lain boleh dengar tapi manusia tak boleh dengar. So ini adalah frekuensi pendengaran bagi haiwan lah, contoh. Okay. So dalam gerak balas haiwan, saya nak sentuh beberapa lah sikit je. Ada organ diri ataupun gerak balas yang berlainan daripada yang kita belajar tadi. Contohnya kupu-kupu dia ataupun setengah serangga dia akan ada mengeluarkan bahan kimia yang kita namakan sebagai feromon. Feromon ni hanya boleh dibau oleh spesiesnya yang sama sahaja. Supaya dia dapat tahulah okey ni ada haiwan betina yang dah dapat untuk dia mating lah ataupun untuk dia apa bersenyawa. Okey, feromon. Biasanya ikan akan ada garis lateral pada bahagian sisi badan dia untuk mengesan ombak dan sebagainya lah, arus-arus dalam air dan sebagainya lah. Okey. Akan ada setengah haiwan seperti belut yang boleh mengeluarkan elektrik sebagai cara untuk dia mencari makan ataupun sebagai kaedah dia mempertahankan diri lah. Itu antara gerak balas yang jarang-jarang ada pada haiwan lain. So cikgu sentuh sajalah. Alhamdulillah berakhirlah bab 1. Lepas kamu nak sekolah nanti kita akan jalankan beberapa eksperimen. So tamat sudah bab 1. Sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu. Okey, terima kasih atas kesudian mendengar cikgu membebel. Okey, jumpa di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.